Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menerangkan pengenalan yang berkaitan strategi PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Jadi PDP ini merujuk kepada pendekatan, kaedah dan teknik yang dirancang oleh guru bagi memastikan proses penyampaian ilmu berlaku secara berkesan dan bermakna. Pemilihan strategi PDP yang sesuai amat penting kerana perkara ini membantu meningkatkan kefahaman murid, menggalakkan penlibatan aktif serta memenuhi keperluan dan tahap kebolehan yang berbeza dalam kalangan murid. Selain itu, strategi PDP yang berkesan turut menekankan pembelajaran berpusatkan murid, penggunaan teknologi serta penerapan kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan juga kolaborasi. Oleh itu, guru perlu bijak merancang dan mengaplikasikan pelbagai strategi agar objektif pembelajaran dapat dicapai dengan lebih optimum. Jadi sekarang saya akan menerangkan pembelajaran luar bilik darjah. Apa itu pembelajaran luar bilik darjah? Jadi pembelajaran luar bilik darjah ini merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di luar persekitaran kelas formal seperti di kawasan sekolah, taman atau muzium dan juga komuniti setempat. Pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk belajar melalui pengalaman yang sebenar, pemerhatian langsung dan juga interaksi dengan persekitaran, sekaligus menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual. Jadi melalui pembelajaran luar bilik darjah ini, murid tidak hanya bergantung kepada buku teks semata-mata, tetapi mereka akan mengaitkan teori dengan situasi dunia mereka sebenar. Hal ini dikatakan demikian kerana perkara ini membantu meningkatkan kefahaman konsep, merangsang pemikiran kritis dan kreatif serta mengukuhkan kemahiran menyelesaikan masalah. Selain itu, pendekatan ini juga menggalakkan penglibatan aktif murid melalui aktiviti hands-on, perbincangan kumpulan dan penerokaan sendiri. Di samping itu, pembelajaran luar bilik darjah turut menyokong perkembangan holistik murid dari segi kognitif, emosi, sosial dan juga fizikal. Murid dapat membina keyakinan diri, meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama serta memupuk sikap menghargai alam sekitar dan masyarakat. Penggunaan strategi ini juga selari dengan keperluan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pembelajaran berpusatkan murid dan penggunaan pengalaman autentik. Jadi oleh itu, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran luar bilik darjah dengan teliti dari segi objektif, keselamatan dan kesesuaian aktiviti agar proses PDP berjalan dengan lancar dan mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan. Dan sekarang saya akan menerangkan apa itu ciri-ciri pembelajaran luar bilik darjah. Jadi ciri yang pertama adalah berlangsung di luar kelas formal, iaitu pembelajaran dijalankan di lokasi seperti taman, padang, muzium atau komuniti bagi memberi suasana pembelajaran yang lebih santai dan tidak terhad kepada bilik darjah semata-mata. Jadi yang kedua adalah melibatkan pengalaman pembelajaran secara langsung, iaitu hands-on. Jadi murid belajar melalui aktiviti sebenar seperti pemerhatian, eksperimen dan penerokaan, dan bukan sahaja sekadar mendengar penerangan guru. Dan yang ketiga adalah berpusatkan murid, iaitu murid memainkan peranan aktif dalam pembelajaran, manakala guru bertindak hanya sebagai fasilitator yang membimbing dan memantau murid di dalam kelas atau di luar bilik darjah. Dan yang keempat adalah menggalakkan atau mengaitkan pembelajaran dengan situasi dunia sebenar, iaitu kontekstual. Jadi ilmu yang dipelajari dikaitkan dengan kehidupan harian supaya murid lebih mudah memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. Dan yang kelima, menggalakkan penerokaan dan penemuan kendiri. Jadi murid diberi peluang untuk meneroka persekitaran dan membina penemuan sendiri sekaligus meningkatkan rasa ingin tahu dalam diri mereka. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemahiran sosial.
iaitu aktiviti berkumpulan dapat membantu murid berkomunikasi, bekerjasama dan menghormati pendapat rakan-rakan sebaya yang lain. Baiklah, seterusnya model pembelajaran luar bilik darjah terbahagi kepada 3, iaitu luar bilik darjah, berhampiran kawasan sekolah dan jauh dari kawasan sekolah. Jadi sekiranya guru ingin melaksanakan pembelajaran luar bilik darjah itu di kawasan luar bilik darjah, antara contoh lokasi yang dapat dilakukan aktiviti pembelajaran adalah seperti taman sekolah. Guru boleh melaksanakan aktiviti dengan melihat pemandangan di taman tersebut dan meminta murid menyatakan apa yang mereka lihat di kawasan tersebut. Dan seterusnya, yang kedua, berhampiran kawasan sekolah. Antara contoh lokasi yang dapat dilakukan aktiviti pembelajaran adalah seperti laluan pejalan kaki. Dan contoh aktiviti yang guru dapat laksanakan adalah dengan belajar cara menyeberang jalan dengan berhati-hati, dan juga aktiviti mengenal papan tanda yang terdapat di kawasan tersebut, dan juga guru dapat mengajarkan cara mengenali lampu isyarat. Dan seterusnya, untuk model yang ketiga, iaitu jauh dari kawasan sekolah. Model ini perlu mendapat kebenaran PPD dan juga merupakan lawatan terancang dan berintegrasi ilmu. Contoh lokasinya adalah seperti lawatan ke muzium. Contoh aktiviti yang dapat guru laksanakan adalah seperti lawatan sambil belajar tentang tokoh dan peristiwa sejarah. Jadi murid-murid boleh mengambil nota dan gambar tentang apa yang mereka lihat di muzium tersebut, dan juga mereka dapat membuat refleksi berkaitan apa yang dipelajari. Seterusnya, cara pelaksanaan strategi pembelajaran luar bilik darjah terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Untuk sebelum, yang pertama, perancangan guru. Guru perlu menetapkan tujuan dan objektif pembelajaran, mendapat kebenaran daripada sekolah, PPD dan ibu bapa, maklumkan program kepada murid dan ibu bapa serta mendapatkan nombor telefon ibu bapa, membuat tempahan tempat dan pengangkutan, memastikan keselamatan seperti insurans, permit bas dan guru pengirim mencukupi, melawat lokasi lebih awal dan merancang aktiviti, memberi taklimat tentang keselamatan, peraturan dan tanggungjawab. Jadi yang kedua, persediaan murid. Murid perlu memahami tujuan dan objektif pembelajaran, menguasai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, belajar cara mengumpul maklumat, memahami tanggungjawab diri dan kumpulan. Murid juga perlu mematuhi peraturan serta menyediakan bahan yang diperlukan dan menitikberatkan aspek keselamatan. Semasa pelaksanaan PLBD, guru menyelia dan mengawal murid supaya keselamatan murid sentiasa terjaga. Seterusnya, guru memberi bantuan bila diperlukan, menggalakkan murid menanya soalan untuk mendapatkan maklumat, membuat pemerhatian secara langsung, mengumpul dan merekod maklumat, mematuhi peraturan lawatan. Seterusnya, bekerjasama dalam kumpulan. Selepas pelaksanaan PLBD, guru memberi maklumat tambahan dan membimbing murid membuat rumusan, menilai pembelajaran murid serta keberkesanan aktiviti. Murid pula menyusun maklumat yang dikumpul dan menjawab tugasan. Murid menyemak dapatan bersama rakan atau kumpulan lain dan menyediakan serta membentangkan laporan adalah tugas murid. Membincangkan isu atau kekeliruan yang timbul juga merupakan tugas murid selepas PLBD. Assalamualaikum anak murid. Waalaikumsalam.
Selamat pagi, cikgu. Semua dah makan? Dah. Makan apa tadi? Saya makan apa tu yang macam tu sahur selalu buat tu. Makan tu tadi. Yang macam dia macam yang dia selalu ada makan kurma tu. Tadi awak makan apa ni? Saya makan semua minggu. Dah terima kasih tak? Okey, hari ni sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, boleh tak kita nyanyi dulu satu lagu? Boleh? Okey, pastikan kamu semua nyanyi dengan kuat dan bersemangat. Boleh? Boleh. Cikgu nak kamu semua kan? Okey, regangkan badan dulu. Regangkan dulu. Nyanyi kuat-kuat kan? Okey. Dah bersedia cikgu Abion? Terima kasih cikgu. Okey, berdasarkan lagu tadi, kamu semua lagu ni tentang apa? Saya tahu. Dari tahu apa tu? Berdasarkan pemahaman dari ibu, lagu itu tentang syarat. Lagu syarat. Kalau sepakat? Cuba cikgu bagi tahu lagi nama saya lambat akan cakap. Kalau cikgu dah sepuluh lagi. Tak nak? Kepada sebab. Jangan mati. Jangan mati. Cepat. Cepat dan sebab. Ya. Kita tak nangis. Jangan nangis. Yang saya nampak tadi ada ayah dengan anak naik motor. Okey, ayah dengan anak naik motor. Terima kasih dulu. Yang lain? Ada apa nak faham? Tentang apa? Tentang motor. Tentang motor. Ini kita kulit comel. Kulit comel. Ini jalan. Kalau kita simpulkan semua jawapan, boleh kita kata lagu ni pasal keselamatan. Jadi ya Cikgu Amirul, hari ni kita nak ajar mereka semua ni tentang keselamatan. Ya, jadi kita nak belajar tentang keselamatan. Jadi hari ni cikgu nak bawa semua orang ni keluar kelas dan kita belajar. Ada menjaga keselamatan di jalan raya. Semua terbaca tak? Terbaca. Awak ni awak dalam Belakang dulu, belakang. Okey, semua baca. Dalam barisan tau. Baik, penerangan ini pula akan dijalankan oleh Cikgu Khairul. Silakan. Cikgu baru Saya memang nak cikgu Khairul. Cikgu baru dari mana? Cikgu dari Daripada Haji. Haji dekat rumah lah. Jadi cikgu Haji ni. Ya, Haji dia. Cikgu dah kahwin ke? Cikgu bujang lah sekarang ni. Tapi sedang mencari. Okey, jadi sekarang kita balik kepada pembelajaran kita. Jadi siapa tahu? Siapa pernah nampak ni? Saya. Okey, jawab. Apa tu? Saya rasa ni lampu jalan. Lampu jalan? Tepat tu, tak tepat. Lampu Tapi jalan tu ada. saya nampak dekat jalan raya. Ini bukan lampu jalan. Lampu jalan tu yang ada bentol tu. Ini lampu isyarat. Saya ingat lampu jalan. Ada apa dah besok? Tak pernah tak ada. Jadi siapa tahu apa makna warna-warna di lampu? Saya tahu. Apa itu? Hijau tu berlari. Berlari bukan Berlari. Kau dapat tangan nak lari. Langsung merah ke berdiri. Betul tadi itu. Hijau tu baik itu. Semua Merah tu jahat. Oh. Saya pun rasa macam tu. Okey, jadi semua ada salah, semuanya salah. Jadi nampaknya kamu semua ni tak fokus tadi. Salah. Jadi hijau tu jawapannya bergerak. Cuba cikgu buat. Macam mana dia buat? Nanti cikgu akan buat. Jadi
Cikgu nak tanya warna merah pula. Berdiri tegak. Saya rasa bila lampu tu akan menyanyi bila nak nyanyi lagu Negara tu. Betul, tu tepat. Kalau hijau tu bergerak, kalau merah dia tu kena berhenti. Ya betul tu. Adalah saya dapat 100% dengan kelas. Hebat, kamu berapa? 50. Aduh, kamu kena banyak-banyak dengan dia lah. Janganlah malukan nak sumpah. Kesian lah cikgu. Oh, patutlah. Handsome. Okey. Terima kasih kami. Jadi sekarang kita akan membuat simulasi menggunakan lagu isyarat yang ada di hadapan ini. Jadi berdasarkan video yang kamu semua tengok tadi dan nyanyikan tadi. Jadi kamu tahulah merah ni untuk Berhenti. dan hijau. Jalan. Okey, jadi semua dah tahulah kan apa fungsi-fungsi warna-warna di lagu isyarat ini kan? Okey, jadi mari kita buat simulasi. Jom. Seterusnya kita akan bergerak kepada stesen seterusnya. Jadi dia minta murid-murid bergerak dalam barisan lah. Betul, depan. Mari, jom kita bergerak. Ayo kan. Baik, murid-murid, sekarang kita sudah ada di stesen yang ke Dua. Jadi, cikgu nak tanya kamu semua. Pernah nampak tak papatan dia macam ni? Hari tu saya pergi Kuala Lumpur, saya pernah nampak. Betul. Jadi, kamu nampak dekat mana? Dekat dalam rumah ke? Dekat depan pavilion. Tempat pavilion, mana berjalan ke? Saya tak tahu dekat mana. Bukit Bintang. Saya nampak dekat depan sekolah. Betul. Kat sekolah Betul, tak boleh nampak pun. Tidak menarik. Bukan anda, Mak. Cikgu, kenapa macam atuk saya sebelah tak? Awak ni apa dah? Tak sama lah tapi dekat sama. Jadi semua tak tahu apa maksud papan ni? Tak. Okey, baik. Jadi cikgu nak akan bagi tahu apa maksud papan tanda ni sebenarnya. Jadi papan tanda ni bermakna di kawasan tersebut mempunyai garisan zebra. Ha? Ada zebra tu kat situ? Tidak. Kita bilang. Bukan. Bukan. Jadi Wah, kalau ada budak-budak fans lah dekat sekolah. bukan. Jadi lintasan zebra ni dia ada di hadapan sekolah kebiasaannya. Jadi, Macam mana lintasan zebra tu kita kena lintas kuda belang ke? tidak. Jadi murid-murid tahu tak kenapa lintasan zebra ni dipanggil lintasan zebra? Tak. Jadi siapa boleh jawab? Ada apa dia? Saya. Siapa? Saya 100% saya tahu. Okey. Saya selalu nampak dekat telefon saya zebra warna hitam. Jadi itu kan dekat tengah-tengah kan ada warna hitam. Jadi sebab tu nama dia dipanggil zebra. Mana? Ada saya kuning. Tak, Kuning tu sama. saya dia. Apa yang betul ni? Ini dah boleh menjawab dia. Sebab kat depan kawasan sekolah kita kan ada papan ni. Di dalam papan ni ada lintasan zebra. Dan zebra tu warna putih dengan hitam. Betul jadi. Wah, senior lah. Jadi lintasan zebra ni, okey baik murid. Jadi lintasan zebra ni mempunyai dua jenis. Warna hitam putih dan hitam kuning. Siapa tahu maksud lintasan zebra hitam putih dan hitam kuning? Kalau hitam putih tu yang betul-betul dia tak siap-siap. Salah tu. Nampak. Jadi lintasan hitam putih ni adalah untuk memberi keutamaan kepada pejalan kaki. Manakala lintasan zebra hitam kuning memberi keutamaan kepada sesiapa dahulu yang sampai di lintasan tersebut. Maksudnya, jika kereta sampai terdahulu, jadi pejalan kaki boleh berhenti. Manakala jika pejalan kaki sampai terdahulu, maka kenderaan kereta akan berhenti untuk laluan kepada pejalan kaki. Faham? Jadi cikgu nak tanya balik, apa perbezaan antara zebra hitam putih dan hitam kuning? Hani tahu. Anda boleh jawab? Boleh. Saya kan pandai. Okey, lintasan zebra hitam putih tu untuk berjalan kaki. Mereka ada lintasan zebra hitam kuning tu untuk siapa yang datang dulu. Kalau saya datang dulu, saya lah. Kalau kereta tu datang dulu, kereta tu dulu. Betul. Ini bukan soalannya. Okey, jadi mari kita pergi ke stesen yang seterusnya. Seterusnya kita akan pergi ke stesen yang ketiga. Saya minta murid-murid duduk dalam barisan dan beratur. Jom. 1, 2, 3, gerak. Dah dah tinggi. Nampak orang lain. Hai murid, berjumpa lagi dengan Cikgu Elma. Hai. Okey. Pertama, kita Hai, panggil Cikgu Aminul. Cikgu Aminul. Hai. Okey. Untuk session ketiga, Cikgu akan bagi penerangan. Nampak tak model kat sana ni? Nampak. Duduk. Bawa kereta kot. Bawa kereta, betul. Jadi, Cikgu nak ajar tentang keselamatan menaiki kenderaan. Kita ni nak naik kenderaan pun kena jaga keselamatan tau. Jadi, nampak tak model ni tengah pakai apa? Tali pinggang. Tali pinggang. Bincang Ina. Bagus, bagus. Jadi, Terangkan itu cikgu. itu tadi kita nak terangkan ya. Okey. Jadi setiap kali kita nak naik kenderaan, kita kena pakai tali Kalau topik kereta cikgu? topik kereta untuk motor. Kalau untuk naik pakai tali Pinggang. Jadi pastikan kamu semua sebelum naik kenderaan pakai tali pinggang tau. Okey, cikgu. Selain tu, selain pakai tali pinggang, kita juga kena pastikan kita duduk diam-diam dalam kereta. Jangan mengganggu pembawa pemandu kereta tau. Okey, ada murid, selain daripada pakai tali pinggang, duduk diam-diam dalam kenderaan, tahu tak apa lagi langkah keselamatan untuk kita naik
Dan baca doa. Saya rasa kan cikgu, kenapa dalam kereta kan kalau keluarga tu ada bayi, kena ada kerusi khas untuk bayi tu, betul ke? Keselamatan ke tu cikgu? Ya, betul. Bagus. Sebab ada macam yang budak tu ada yang yang tak ada. Kenapa cikgu? Bagus saya nak ajukan soalan ni. Okey, macam kita tengok dalam kereta ada tempat khas untuk bayi kan. Jadi tempat duduk untuk bayi tu untuk keselamatan bayi supaya dia tak tercampak nanti bila bawa kereta. Untuk keselamatan bayi juga. Bayi tak boleh tak duduk biasa macam kita kan. Kita Betul lah cikgu. Tapi kenapa orang tak pakai? Itulah bahayanya. Tak letak mesti untuk bagi kita patutnya kita pasang. Dia tak pasang tu tak Selamat. tak selamat. Berjaya Sedangkan mesti bayi tu sendiri kan cikgu? Kesian dia baby tu. Tadi kan cikgu tanya langkah keselamatan. Saya rasa kan ayah saya kan sebelum nak naik kereta untuk perjalanan yang jauh, dia selalu bawa kereta dia tu macam pergi satu kedai tu. Betul. Bengkel. Pandailah dah. Saya rasa bengkel kot. Kenapa cikgu? ya, sebenarnya orang kamu pergi bawa kendaraan ke bengkel dulu sebelum memulakan perjalanan adalah untuk servis kereta tu ikut nanti dalam perjalanan rosak macam mana. So langkah hati-hati untuk memulakan perjalanan. Orang kamu hantar dulu bengkel servis dulu kereta. Faham. Patutlah itu saya ikut sebab balik raya. Bagus. Sebenarnya awak tahu. Betul, saya dah tahu. Cikgu, dia periksa tayar. Periksa tayar pun periksa bukan setakat tayar tau. Cermin kenderaan, lepas tu lampu, Minyak. periksa. Jadi itu merupakan langkah-langkah menaiki kenderaan supaya perjalanan lebih selamat dan selesa. Faham. Faham? Ya. Kalau macam tu, jom kita masuk balik kelas. Jom. Jadi ada yang boleh kita dah belajar tentang keselamatan di jalan raya kat luar tadi kan? Ya. Kita tak apa yang kita belajar lagi? Ingat. Satunya apa? Lintasan zebra. Isyarat. Lampu isyarat lagi? Saya balik lampu isyarat. Keselamatan jalan raya. Keselamatan sebelum memulakan perjalanan. Pakai tali pinggang. Pakai tadi kita sebelum kita naik kenderaan. Ah. Jadi berdasarkan apa yang kita belajar tadi, boleh tak cikgu nak minta kamu salah seorang peserta raya buat refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini? Boleh buat refleksi? Saya rasa kita belajar. 12. Boleh ada? Buat refleksi? Boleh. Boleh. Semangat ada. Refleksi yang saya boleh buat cikgu, Ya. saya dapat mengetahui bahawa sebelum ni saya tak tahu pun lampu kuning tu untuk cepat perlahan. Sebab saya ingat lampu kuning dan lampu hijau tu boleh berjalan lagi. Alamak, masih lagi belajar ni dari kamu lama kan? Lepas tu apa yang saya tahu lagi, apa yang saya terangkan sebelum memulakan perjalanan. Saya tadi pinggang, lepas tu kata saya kan kecil lagi. Ya. Saya jadi penumpang je lah. Jadi saya kena diam dan tak boleh gerak sangat. Bagus. Baik, kita dah belajar. Tadi saya Khairul, Cikgu Amidul. Kita ada tugasan kan pada mereka semua ni? Saya nak syuting. Kita dah jalan. Saya sampai tak bawa pergi Switzerland. Wah, bukan kat C-Class. Sikit dia aku bagi tugasan. Okey, jadi tugasannya dengan baik-baik tau. Jadi tugasannya, cikgu nak kamu semua lukis lampu isyarat yang kamu nampak masa kamu balik sekolah nanti. Wah, seronoknya. Jadi besok cikgu nak kamu semua hantar dekat cikgu. Baik-baik tau. Okey. Kalau yang tak hantar, cikgu denda tau. Apa dia dia? Rahsia. Okey, cepat. Ada hadiah tak cikgu kalau lukis cantik-cantik? Ada. Mesti saya menang cikgu. Mesti ada. Ada orang tak? Ada ke tak? Itu kreativiti Ada. Ada. Raya. Raya berapa Jadi siapa ringgit? lukis cantik? Saya dah nak singgit cikgu ambil. Minyak malam. Berapa cikgu? 10. Pulau. Kalau tiga cikgu, kita dapat 10. Sama dengan lampu isyarat ada 3. Jadi itu saja kita punya pembelajaran. Alah. Itulah cikgu nanti. Tapi seronok belajar dengan cikgu. Tapi kita buat tengah ni. Alah. Ada dalam apa? Apa? Kita jumpa lagi esok nanti ambil lagi sampai cikgu. Kita belajar ni kan sangat enak tak cikgu? Boleh. Okey, jadi Itu saja. Pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi esok. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. okey, pertama. Objektif pembelajaran dalam simulasi pengajaran dan pembelajaran yang kami laksanakan. Yang pertama, murid dapat mengenal pasti fungsi lampu isyarat dan papan tanda lintasan pejalan kaki serta menjelaskan kepentingan mematuhinya dengan betul. Yang kedua, murid dapat mengamalkan langkah keselamatan di jalan raya termasuk cara melintas jalan dan kepentingan memakai tali pinggang geledah semasa menaiki kenderaan. Okey, baiklah, seterusnya ialah kelebihan penggunaan pendekatan di luar bilik darjah. Yang pertama ialah memberi pengalaman
pembelajaran sebenar iaitu hands-on. Murid dapat melihat, menyentuh dan mengalami sendiri sesuatu situasi, menjadikan pembelajaran lebih bermakna berbanding hanya di teori dalam kelas. Yang kedua ialah meningkatkan minat dan motivasi murid, di mana suasana luar bilik darjah yang berbeza mampu menarik perhatian murid dan mengurangkan rasa bosan sekaligus meningkatkan semangat untuk belajar. Yang ketiga ialah suasana pembelajaran lebih santai dan menyeronokkan. Persekitaran yang tidak formal membantu murid belajar tanpa tekanan, menjadikan mereka lebih terbuka untuk mencuba dan bertanya. Yang keempat ialah menggalakkan pelibatan aktif murid. Contohnya, murid lebih banyak bergerak, berinteraksi dan melibatkan diri dalam aktiviti seperti pemerhatian, eksperimen dan perbincangan. Yang kelima ialah memupuk kemahiran sosial, kerjasama, komunikasi, kepimpinan. Contohnya, aktiviti berkumpulan di luar bilik darjah membantu murid belajar bekerjasama dalam pasukan serta menghormati pandangan rakan. Yang keenam, membantu murid mengalami konsep dengan lebih jelas. Contohnya, konsep abstrak lebih mudah difahami apabila dikaitkan dengan situasi sebenar di sekitar. Yang terakhir ialah mengurangkan kebosanan dalam belajar. Variasi dalam kaedah pengajaran menjadikan pembelajaran lebih dinamik dan tidak menonton. Yang terakhir, kesan kepada pembelajaran murid. Yang pertama ialah kognitif, lebih mudah memahami dan mengingat isi pelajaran. Pengalaman secara langsung membantu murid membina pemahaman yang lebih mendalam serta meningkatkan daya ingatan jangka panjang. Yang kedua ialah efektif, meningkatkan keyakinan diri dan sikap ingin tahu. Murid menjadi lebih berani mencuba, bertanya soalan dan menunjukkan minat terhadap pembelajaran. Yang ketiga ialah psikomotor, di mana mengembangkan psikomotor ini bermaksud mengembangkan kemahiran melalui aktiviti praktikal. Contohnya aktiviti seperti mengukur, mencatat, meneroka dan memerhati, membantu meningkatkan kemahiran fizikal dan koordinasi murid. Yang ketiga ialah meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif. Murid didedahkan kepada situasi sebenar yang memerlukan mereka berfikir, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang keempat ialah membantu mengaitkan teori dengan situasi sebenar. Contohnya, murid dapat melihat bagaimana ilmu yang dipelajari digunakan dalam kehidupan harian. Yang terakhir ialah meningkatkan penlibatan dan fokus murid. Contohnya, aktiviti yang pelbagai menjadikan murid lebih fokus dan tidak mudah hilang tumpuan. Baiklah, dari pembentangan yang dapat saya simpulkan di sini, kesimpulannya, pendekatan ini memberikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Murid bukan sahaja belajar untuk peperiksaan, tetapi juga untuk memahami dunia sebenar. Yang kedua ialah meningkatkan perkembangan murid secara menyeluruh, intelek, emosi, sosial. Semua aspek perkembangan murid dapat dipupuk secara seimbang melalui pengalaman pembelajaran yang pelbagai. Yang ketiga ialah wajar dilaksanakan secara terancang oleh guru. Guru perlu merancang aktiviti yang sesuai, selamat dan selari dengan objektif pembelajaran. Yang terakhir ialah mampu melahirkan murid yang aktif, berkemahiran dan berdaya saing. Pendekatan ini membantu menyediakan murid menghadapi cabaran dunia sebenar dengan lebih yakin dan kompeten.